A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apa khabar? Kaifa halukum? Selamat pagi kepada semua sidang penonton, tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, penghulu pada segala hari, kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, kelapangan, sihat tubuh badan, hati yang tenang, hati yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi lagi kita kekuatan untuk meneruskan lagi kehidupan kita di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Di samping pada tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi mematuhi arahan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh kerajaan, dan lakukanlah ianya dengan penuh berhemah dan berhikmah. Duduk di rumah, stay at home. Mudah-mudahan dengan kita duduk di rumah bersama keluarga kita yang tercinta, ahli keluarga kita yang tercinta, dapat mengeratkan lagi kasih sayang antara kita dan dapat menjadikan lagi keluarga kita harmoni, sejahtera dan berbahagia sehingga menuju ke syurga, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada pagi ini tuan-tuan bersama dengan saya Muhammad Firdaus bin Rosli, Naqib Masjid Saidina Osman Ibn Affan, Bandar Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur. Orang tanya apa maksud Naqib ni? Biasa kalau zaman universiti dulu, biasalah Naqib kalau ada usrah sebagainya. Maka saya suka untuk jelaskan tuan-tuan dan perempuan sekalian, sidang penonton, Naqib ini kalau nak mudah kita faham, iaitu ketua imam lah. Ketua imam di Masjid Saidina Osman Ibn Affan di Bandar Tun Razak, Ceras, KL. Saya kira bersama-sama dengan saya kawan-kawan, rakan-rakan FB daripada Jawi yang bersama dengan saya. Kalau tuan-tuan, saya tidak suka berkeseorangan di sini. Kalau tuan-tuan sudah bersedia, mungkin tuan-tuan boleh komen sesuatu di FB Jawi ini supaya saya menyedari kehadiran tuan-tuan dan perempuan bersama-sama saya pada pagi ini. Jadi sebenarnya tajuk yang telah saya pilih pada pagi ini adalah tajuk yang besar, tajuk yang hebat, tajuk yang berat. Ya, jadi mungkin ada di antara tuan-tuan tu tengah minum, ya, tengah makan, ya, ataupun apa jua aktiviti yang tuan-tuan buat. Insya-Allah pada pertemuan pagi ini kita tidak lama, hanya 30 minit sahaja. 30 minit sahaja, insya-Allah. Kalau kurang lagi bagus. Tapi kalau sebaiknya 30 minit, saya akan membawa tajuk apa? Iaitu dengan tajuk Ibadur Rahman. Ibadur Ar-Rahman. Apa maksud Ibadur Rahman ni? Ini bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ya, kalau kita tak biasa dengar ataupun kita tak biasa dengan bahasa Arab, kita ingat mungkin nama orang. Biasa nama Abdullah, Abdul Latif, Abdul sebagainya. Namun Ibadur Rahman ini iaitu adalah hamba Allah Ar-Rahman, hamba Tuhan yang Maha Pengasih, iaitu Ar-Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Faisal Tan, nun jauh di sana. Semoga sihat di negara orang, jauh perjalanannya, sentiasa dicontohi. Terima kasih kepada menonton, saya kira sana mungkin waktu pagi sebagainya. Terima kasih. Baik. Tajuk yang saya pilih pada hari ini adalah Ibadur Rahman. Ibadur Rahman saya ambil daripada surah Al-Furqan. Ya, kita lihat pada surah Al-Furqan pada juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19 adalah surah Al-Furqan.
yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Sifat hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah sangat redha dengan mereka ni kerana mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam surah Al-Furqan ini khususnya. Ya. Jadi untuk menambah keberkatan lebih-lebih kita pada hari ini, hari Jumaat, sama-samalah saya akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang bersangkutan tentang sifat hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka ni. Allah cukup sayang pada mereka ni. Allah cukup redha dengan mereka ni kerana mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini. Terima kasih Ustaz Hazman, terima kasih bos lama saya menonton. Terima kasih Ustaz Hazman yang sekarang berada di JAIS. Semoga selamat insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa ada Quran, buka Quran. Pada juzuk yang ke-19. Juzuk ke-19. Iaitu surah Al-Furqan bermula ayat 63. Ya, bermula ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itulah ayat yang akan kita perincikan pada hari ini, bermula daripada ayat 63 daripada surah Al-Furqan sehingga terakhirnya pada ayat 77. Macam saya sebut tadi, saya tidak suka berkeseorangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada pagi ini, tulislah apa-apa perkara yang baik di ruang komen supaya kita mendapat manfaat bersama. Ingat, surah kita hari ini rujukannya surah Al-Furqan, bermula ayat 63 sehingga 77. Tulis dekat ruang komen. Ayat surah Furqan, ayat 63 sehingga ayat 77. Mudah-mudahan tuan-tuan yang tulis itu mendapat pahala bila mana kawan-kawan yang lain tengok dapat rujuk, ada kawan ni dia tulis, dia pun dapat baca, adalah saham kita sedikit, insya-Allah. Boleh. Terima kasih pada yang bersama kita pada pagi ini. Ustaz Lebay Hafiz, Ustaz Khirwan, Hafiz pada Masjid Ar-Raha, Ustaz Khirwan, Masjid Ar-Rahmah, hebat-hebat orangnya. Baik, tanpa buang masa, ya. Tanpa buang masa, sama-samalah kita lihat satu persatu daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 63 menjelaskan ada beberapa sifat yang hamba-Nya yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ada beberapa sifat yang hamba-Nya yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, iaitu jika kita merujuk daripada surah ataupun daripada tafsir Al-Munir karangan Fadilatul Doktor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala, ada yang menyebut bahawasanya disifatkan oleh Ar-Razi ada 9 sifat. Ada berapa sifat? 9 sifat. Tulis kat ruang komen. 9 sifat hamba Allah yang diradainya. Tulis, ya. Jangan tak tulis. Insya-Allah. Bagus. Namun Al-Qurtubi menambah lebih lagi, iaitu 11 sifat. Tapi dia tetap sifat yang sama juga, cuma dipecahkan lagi menjadi 11. Jadi Ar-Razi mensifatkan hamba Allah yang diradai Allah ni adalah 9, dan Al-Qurtubi memecahkan lagi daripada 9 tu ada beberapa perkara yang ditambah kepada 11 sifat hamba Allah yang diradai. Ya, jadi pandangan Ar-Razi ada pandangannya, pandangan Al-Qurtubi juga ada pandangan yang tersendiri. Jadi kita lihat sama ada kita ni salah seorang ataupun salah satu daripada sifat tu, lagi bagus kita ke semua-semua sifat tersebut. Ya. Kita lihat sifat yang pertama. Wa ibadur rahman, Tuhan hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, ini hamba Allah Tuhan Ar-Rahman. Pertamanya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apa dia? Iaitu mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Sopan santun jalannya. Ya, dalam Tafsir Munir menyebut bahawasanya berjalan atas muka dunia dengan sopan santun, elok perlakuannya, iaitulah disifatkan yang pertama. Sifat hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala adalah tawadhu'. Ya, tawadhu'. Dia jalan maka atas dunia ni, maksudnya kehidupan dia di dunia ini penuh dengan tawadhu'. Tidak membangga diri, tidak sombong dia, walaupun dia mempunyai segala-galanya. Pangkat ada, kedudukan ada, harta ada, segala semuanya dia ada, tapi tetap dia memakai sifat tawaduk pada pakaiannya. Maka orang ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada
hamba Allah yang ada sifat tawaduk ni. Ya, tawaduk. Sebut iaitu alladzina yamshuna fi sakinah. Mereka ni jalan dekat dunia ini penuh tenang je. Tak ada gusar mana, tidak ada huru-hara, tidak adalah perkara-perkara, dia tenang saja. Keadaan macam mana pun dia tenang. Keadaan kelang kabut pun dia tenang. Ada orang macam ni, tuan-tuan. Kita pun tak tahu bila masa dia kelang kabut. Tak ada. Sebab dia suka kepada ketenangan. Suka kepada tenang. Okey? Sebut sini tawaduk pertama. Apa? Tulis. Sifat hamba Allah yang pertama adalah tawaduk. Siapa yang dapat sifatkan ni sampai 11 nanti, mula-mula kalau tak nak tulis sini, tulis di kertas mana? Dekat rumah kita tu. Nanti bila kita dah habis ke 11 sifat ini, nanti kita senaraikan. Orang lepas-lepas ni mungkin hari ni, pagi ni orang tak sempat nak baca. Maksudnya pagi-pagi pukul 9 kan. 30 minit je pula tu. Mungkin ada yang minum, mungkin ada yang baru bangun tidur. Bangun tidur. Janganlah bangun tidur lewat-lewat. Bangunlah tidur awal, ya. Lagi kita tengah PKP ni, cepat bangun tidur kita. Hiduplah kita lagi-lagi hari Jumaat ni banyak benda amalan yang kita boleh buat. Okey, sifat pertama apa? Tawaduk. Sifat apa? Tawaduk. Sebut supaya ingat. Tulis supaya jelas. Tulis supaya ingat. Siapa? Pertama adalah sifat tawaduk. Bahkan dalam surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala, umpama contoh dalam surah Luqman, ketika mana dia menasihati anaknya, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-18. Luqman menasihati anaknya supaya janganlah kita berjalan atas muka dunia ini dalam keadaan sombong. Tidak ada guna sombong kita atas muka dunia ni. Sebab kita ni daripada mana? Kita semua sama sahaja. Yang membezakan kita adalah takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza kita dengan orang lain? Sama. Dia ada mata, kita ada mata. Dia ada hidung, kita ada hidung. Mungkin mancung tak mancung, sepet apa. Dia ada mata, kita pun ada mata. Mungkin mata dia sepet, mungkin mata kita bulat. Dia ada lidah, kita pun ada lidah. Mungkin lidah panjang dan sebagainya. Ya. Tidak ada satu perkara pun yang patut kita sombongkan di atas dunia ni. Tak payah nak sombong. Dalam surah Al-Isra juga Allah ingatkan kita, ya, pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, pada ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan di atas muka dunia dalam keadaan sombong. Kenapa kena sombong? Sedangkan kamu tahu dari mana asal usulmu. Kita tahu daripada mana asal usulmu. Bukalah Al-Quran. Bukalah tafsir, bukalah terjemahan. 6,236 ayat. 114 surah. Ya, 30 juzuk Al-Quran. Menjelaskan pada kita, wahai manusia, mana asal usulmu? Hebatkah kamu? Hebatkah kamu yang kamu berdiri atas muka dunia ni dalam keadaan sombong? Bahkan kamu itu daripada mana unsurnya? Daripada air mani juga. Jadi tak boleh sombong. Jangan sombong. Pakailah dengan sifat tawaduk. Terima kasih. Saya suka pada tuan-tuan Sa'id bin Syafi'i, Sa'azwan Nasruddin. Saya teruskan lagi, ya. Sifat pertama tawaduk. Panjang pula kita sampai berapa ni? Pukul 9.30 je kan? Oi, ini pun dah 9.20. Ya, kalau sempat lah, ya. Kalau sempat kita buat. Ini ada 11 sifat lagi. Satu sifat dah 5 minit. Boleh. Yang bimbang tuan-tuan, saya cuba. Okey, sifat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa tadi? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang kedua, ada sifat dia apa?
apabila orang yang berkelakuan kurang adab, ada orang kurang adab, ya, datang pada dia, hadapkan kata-kata yang tak bagus, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Ya. Mereka ni, bila ada orang datang, cakap macam-macam tak bagus pada dia, relax je, tak menjawab pula dia tu. Bahkan memberi kata-kata hikmah pada dia. Orang ni kata, engkau ni tak, awak ni tak bagus, awak ni memang tak guna sebagainya. Tapi dia, semoga Allah memberi hidayah pada kamu. Cakap dia tenang saja. Cakap dia sentiasa tidak ada, hatta orang yang datang pada dia tu pun tak ada modal. Sudah tak ada modal nak berbahas dengan dia, sebab dia pun tak nak melayan. Jadi disebut di sini bila bahkan dahlah tak melawan, memaafkan pula orang yang bercakap tak baik pada dia tu. Biarkanlah dia nak cakap apa, kita buat kerja kita, kita buat apa tugas kita. Dia nak cakap lah, sebab mulut kita tak boleh dikontrol. Okey, halum au kalam tayyib, dia menjadi sifat dia lembut, dan kalam-kalam kata-kata dia kalam yang baik je yang keluar. Orang maki hamun kat dia, orang cakap nista, caca merbah, cerca hina pada dia, tapi yang disambut adalah kalam-kalam yang baik. Semoga Allah mudahkan urusan awak, semoga Allah bagi hidayah pada awak. Inilah yang Rasulullah SAW telah laksanakan satu ketika dahulu, supaya orang yang datang pada dia macam-macam, tapi bila orang tu cakap, Nabi memberikan kata-kata yang baik pada dia. Kedua, apa tadi? Kedua, ingat. Ingat. Iaitu apa? Dia ada hati ataupun kalam-kalam dia seorang yang tenang, dan kata-kata dia adalah kata-kata yang baik. Okey, boleh? Boleh lagi tak ni? Boleh lagi ya. Mudah-mudahan boleh lagi lah. Sikit lagi. Baru 20 minit udah lama. Bila tengok kita macam-macam benda lain, sekejap je. Ya, tak apa, sekejap lagi ya. Terus yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Apakah dia? Iaitu dan mereka yang diredai Allah, yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Sifat hamba Allah yang ketiga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah bertahajud lailan pada malam hari. Dan tadi kita tahajud tak? Buat ke tak? Buat tak kita tahajud malam tadi ni? Jangan, saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, jangan tinggal tahajud. Itulah kekuatan kita. Sebagai roh kita nak kuat dengan amalan-amalan rohani. Tahajud jangan tinggal. Bahkan inilah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba-Nya, iaitu tahajud setiap malam. Ya. Malamnya dihiasi dengan tahajud. Walaupun payah Ustaz mula-mula ni. 2 rakaat. Buatlah 2 rakaat. Mudah-mudahan bertambah satu masa nanti. Ya. Tahajud yang ketiga, jangan lupa buat tahajud. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala lain sebut, surah Az-Zariyat contohnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, surah As-Sajdah pula, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita sembahyang berjemaah, hari Jumaat kan kita biasa dengar ayat tu. Surah apa tu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka ini meninggalkan tempat-tempat pembaringan mereka untuk kembali ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat pada surah Sajadah itu ayat ke-16. Ya. Okey, ketiga, yang keempat. Yang keempat, jelas dan terang kan? Terima kasih budak merdeka, terima kasih
Saya pernah dengar nama budak merdeka ni, tapi saya lupalah siapa. Apa? Tak apalah. Okey. Yang ketiga tadi, tahajud setiap malam. Okey, yang keempat. Yang keempat, apakah sifat hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Iaitu al-khauf min adabillah. Takut dengan azab Allah. Pada ayat وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Terima kasih Nurul Rahman. Tulis sifat orang yang rajin tahajud. Sifat ketiga, orang yang rajin tahajud. Bagus. Terima kasih Nurul Rahman. Terima kasih. Tak tahu lelaki ke perempuan ni. Nurul Rahman. Apapun, tak kisah lelaki ke perempuan. Terima kasih kerana tulis sifat yang ketiga adalah tahajud. Okey, sifat keempat kita sebut tadi. Iaitu mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, sisihkan azab neraka Jahannam dari kami. Sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengerikan. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penempatan dan tempat tinggal yang amat buruk. Jadi yang keempat adalah orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak Allah Subhanahu wa taala cerita pasal azabnya. Dalam Quran banyak Allah perihalkan orang-orang yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah kita tidak bertadabbur mengambil apa yang pengajaran dalam Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun hati kita ini telah dikunci daripada menerima peringatan ini. Na'udzubillah. Ya, jadi Quran jelas ada macam-macam cerita pasal azab Allah, pasal azab neraka, pasal azab yang syadid dan sebagainya, supaya kita beringat, supaya kita mengambil peringatan, supaya kita mengambil perkara yang sebaiknya. Okey? Terima kasih. Okey, yang keempat, orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yad'unahu fi wajal, dan mereka ni bimbang takut sangat dengan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bila dia takut dengan azab ni, bahkan dia juga takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ab'id 'anna 'adzab jahannam. Mereka juga yang dalam tafsir Al-Munir menyebut bahawasanya, wahai Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahannam, daripada azab neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala telah buat untuk orang-orang yang berdosa kepadanya. Na'udzubillah. Okey, baru keempat. Macam mana? Udah 9.5. Boleh lagi? Kalau boleh kata boleh. Kalau tak boleh, kita kena boleh juga. Boleh? Okey. Terima kasih. Yang kelima. Terima kasih Ustaz Farul Razi. Ya, bersama kita Ustaz Mazwan Azali. Macam mana di apa nama tu? Kita pergi dulu ni kalau kita apa. Yang kelima apakah dia? Kita sambung lagi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah ini, apa sifatnya? Sifatnya yang kelima, iaitu apabila mereka membelanjakan hartanya, macam mana cara belanja? Tiadalah melampaui batas dan tiada pula bakhil. Maknanya pertengahan. Bila dia belanjakan harta dia, taklah melampaui batas, tak pula bakhil. Ya. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua, boros dan bakhil. Tak terlalu boros, tidak terlalu bakhil, pertengahan. Maksudnya membelanjakan hartanya. Al-i'tidal fil infaq disebut oleh Wahbah Zuhaili di sini, iaitu sifat yang kelima adalah dia i'tidal pada infaq.
Terima kasih Ustaz Azman. Ya Allah, Tuan Guru saya. Terima kasih Ustaz Azman. Banyak mendoakan saya. Orang yang hebat dunia akhirat. InsyaAllah. Okey. Dia... Oh, Ustaz Aisyah kata. Oh, bos kata. Tak apa, boleh teruskan. Oh, terima kasihlah. Boleh teruskan ya. Okey. Iaitu dia infak pada dirinya tidaklah berlaku lebih sangat dan tidak pula yang jadi bakhil. Tidak pula dia infak itu melebihi hajatnya. Dan tidak pula dia itu jadi bakhil. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Isra, boleh tengok sendiri pada surah yang ke-17 ayat ke-29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ya. Lepas tu wasatiyah fil i'tidal. Ya, kita berada di pertengahan ketika kita membaca, ataupun kita bukan ketika membaca, ketika kita menginfakkan harta yang kita ada. Wa hadzal asas iqtisad, inilah sebenarnya asas kepada ekonomi dan tonggak kepada infak dalam Islam. Infak ni tak boleh kita habis semua, tak ada. Ya. Dan jangan pula kita kedekut walau sesin pun tak ada. Lagi sekarang ni kan, masjid surau Jumaat kita, masjid surau Jumaat sekarang dah tutup. Bukan tutup, daripada aktiviti solat Jumaat. Dah berapa lama dah? Ini pun dah masuk Jumaat yang ketiga, saya rasa. Macam mana Ustaz? Saya ni biasa infak dekat masjid punya duit, dalam tabung masjid. Udah masjid dah tutup, surau Jumaat pun tak buka, surau biasa pun tak buka. Macam mana saya nak infak? Jangan bagi alasan. Ya? Sekarang ni masjid dah terpapar dah mana-mana. Tak boleh secara masuk ke tabung masjid, boleh online transfer daripada akaun dia ribu-ribu contoh, dia infak lah, transfer terus masuk dalam akaun masjid surau Jumaat. Boleh lagi kita ini dalam dekat Ramadan ni, insya-Allah kita doakan semoga kita dapat berjumpa dengan Ramadan, balik ke masjid, balik ke surau Jumaat, balik ke surau biasa, kita nak penuhkan tarawih kita, insya-Allah. Boleh tak? Boleh, kita kena azam. Teruskan PIC kata. Terima kasih Ustaz Azman. Okey. Kelima, i'tidal fil infaq, ya. Jadi kita ber'iktidal dalam infaq. Okey. Mungkin saya cuba 945 habis, ya. Okey. Sifat yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Iaitu dia la ya'buduna ma'allahi ilahan akhar. Maksudnya walladzina la ya'buduna ma'allahi ilahan akhar. Sifat yang keenam, hamba Allah yang diredai oleh Allah ni adalah dia tidak menyembah selain daripada Allah. Ataupun dia tidak menyembah selain daripada Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa. Tak ada Tuhan kedua, tidak ada Tuhan ketiga. Bahkan kalau ada pun Allah kata, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada Tuhan yang selain daripada Allah, habislah, binasalah. Sebab kalau kata ada dua Tuhan ataupun lebih Tuhan, contoh kata ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Kalau ada dua Tuhan sekalipun, kalau kita ada dua Tuhan, katalah mengaku ada dua Tuhan, payah kita. Tuhan langit kata nak turun hujan, Tuhan bumi kata tak perlu hujan. Tuhan langit kata nak bagi macam-macam, Tuhan bumi kata tak payah. Jadi Tuhan itu ada satu saja, ada esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menyembah selain daripada Allah. Dia memang sembah Allah je. Tapi ada juga orang sembahyang jaga. Memang betul Ustaz, saya ni menyembah. Memang ada orang dia bagus, dia tak sembahyang jaga, dia tak sembah lain, dia tidak pergi tempat lain, dia tidak pergi ke tempat-tempat ibadah orang yang selain Islam. Sembahyang jaga 5 waktu setiap hari dia buat kat masjid, jemaah lagi, saf pertama lagi.
Tapi dia bila ada masalah, ke mana perginya? Pergi jumpa bomoh siam. Sudah. Itu yang 17 kali baca sehari, 5 waktu sehari semalam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kenapa bila ada masalah cari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Pergi bomoh siam satu hal. Bukan ngetih. Tu telek pula apa benda. Ya? Percaya pula apa yang bomoh tu kata bomoh. Barang hilang ni tak jauh mana. Ada je dekat dengan rumah. Dia duduk dekat je dengan rumah awak ni. Selang berapa pintu je. Orang yang datang fikir, aku dah tahu dah. Aku dah agak dah kawan ni. Sejak seminggu lalu aku tengok dia tengok aku memang tak puas hati. Tengok. Ini kita tak nak. Sembahlah Allah dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar, kita berikhtiar. Ya, macam kita sekarang ni lah COVID-19 ni. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita berikhtiar untuk lari atau jauh daripada penyakit ni. Tu yang buat PKP tu. Iaitu supaya kita memang sembah Allah, kita memang takut Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita adalah takut kita berusaha ikhtiar kita nak jauhkan daripada, nak matikan rangkaian penyebarannya dengan cara duduk rumah. Jangan keluar ke mana-mana, sebab sekarang ni kalau keluar pun masalah, mudah kena penjara kan. Ya. Habis yang tidak menyembah selain daripada Allah. Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Dan tidaklah membunuh nyawa, ataupun tidaklah dia sebut sini tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang diberikan oleh syarak. Dia tak membunuh orang lain dengan suka-suka je, tapi kalau ada perkara yang diluluskan ataupun dibenarkan syarak dengan hukum bunuh tersebut, maka dilaksanakan. Kita ni tak boleh lah nak membunuh orang sesuka hati. Sebab kita ada negara, ada undang-undang, kita kena ikutlah undang-undang kita ni. Walaupun kita tahu dia tu salah, kita tahu dia tu bersalah, dan kita ambil action pula. Ini bersalah. Ya, ikutlah undang-undang bagus. Kemudian wala yaznun, dan tidak berzina. Jangan berzina. Nak kahwin, cepat kahwin. Ya. Orang macam ni jangan berzina. Ya, Allah sebut wala taqrabuz zina. Surah Al-Isra ayat 32. Masa kahwin saya jadi juru nikah suka baca ayat ni. Ya, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu perkara yang keji dan membawa kepada kerosakan. Jangan dekat zina. Kalau dah berzina, kalau dah dekat pun tak boleh, apatah lagi kalau berzina. Wa na'udzubillah. Jadi anak muda kita sekarang ni, saudara-saudari sekalian yang bersama kita pada hari ini, kalau ada kesempatan, bukan ada kesempatan, ada kemampuan, terus pada nikah. Ya, tunang pun bagus, jangan lama-lama tunangnya. Tunang jangan lama-lama. Sekejap je cukup. Ya. Lepas tu ada usaha untuk nikah. Ustaz Azman tahulah bab nikah ni. Ustazah Aisyah pun tahulah, dia orang lama. Ya, bab nikah ni. Terima kasih. Okey, tidak berzina. Okey. Habis. Kalau itu daripada sifat yang keenam ni, dia merangkumkan tidak dia jauh daripada syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Yang ketujuh. Yang patut kita sambungan kot. Yang ketujuh. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Iaitu mereka yang tidak apa tadi? Belum tu.
pada 29 tadi, yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana, akan digandakan pahala baginya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Illa, ada Allah bagi pengecualian, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik. Ini pada yang tadi lah, yang tiga tadi, dia tidak menyembah selain dia, tidak menyekutukan Allah, dia tidak membunuh orang lain, dan dia tidak berzina. Kalau dia buat juga benda-benda begitu, Allah menerima taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ini jaga-jaga, jarang jumpa ayat begini, wa amila amalan salihah. Maka kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha dan juga beriman dan mengerjakan amal yang baik, maka Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Ya. Seterusnya, kena cepat sikit ya. Nak habis dah. Ya bimbang. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka yang dirahmati Allah ini ialah orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertemu dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Okey, jika kita lihat dalam tafsir Al-Munir, disebut sini iaitu adalah menjauhkan diri daripada penyaksian batil, ataupun menjauhkan diri daripada penipu. Dia tidak membuat penyaksian yang batil. Penyaksian yang batil ini, ya, dan tidak menipu. Okey, Muslim 45. Okey. Dan sebut di sini juga disebut bahawasanya ada dua perkara, tadullu ala amrain, disebut, iaitu tahrimus syahadah, iaitu haram untuk penyaksian palsu. Contoh, dia ni sebagai saksi. Dia sebagai saksi, kemudian dalam satu sidang mahkamah, dia macam saksi ni, yang ada A, B, A yang dituduh, B yang A yang, yalah, maksudnya ada yang menuduh, ada yang tertuduh, kemudian dia ni sebagai saksi. Padahal si A tu tak buat pun, tapi dia ni kata si A tu buat. Maka penyaksian palsu ini akan menyebabkan orang yang bersalah akan terlepas, orang yang tidak bersalah menjadi mangsa keadaan. Penyaksian palsu jangan buat, ya, walaupun apa-apa sekalipun. Okey, terima kasih Ustaz Nizam. Selamat pagi. Okey, dan di sini kata ada dua. Pertama dengan haram penyaksian palsu, dan yang kedua adalah dia ini jauhkan diri daripada majlis yang sia-sia. Majlis yang ada nampak sia-sia ni dia tak buat. Majlis yang sia-sia ni dia tak buat. Terima kasih. Amaripa Berdurahim. Okey, terima kasih. Apa yang majlis sia-sia dia tak pergi. Dia nampak majlis ini boleh menyebabkan maksiat, majlis yang menyebabkan yang dia rasa tak menambahkan keimanan dia, tak pergi. Yalah, macam-macam majlis lah kalau kita tengok majlis ataupun program nampak ini bahaya pergi ni. Tengok orang ni, tengok orang tu, sebagainya kan. Terima kasih Ustaz Faizul Al-Bentawi, orang Benta, orang Pahang. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majlis yang ni dia tak pergi. Dia pergi majlis-majlis yang elok sahaja. Ya. Pada Abi Bakrah menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum, hendakkah aku kabarkan kepada kamu tentang perkara yang daripada dosa-dosa besar. Ada 3. Ya. Kunna bala ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah, terangkanlah kami 3 perkara antara dosa-dosa besar, iaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah derhaka kepada kedua ibu bapa.
Kemudian Nabi menyambung, yang ketiga adalah penyaksian palsu. Ini daripada dosa-dosa besar ni yang disebut oleh Nabi. Pertamanya adalah syirik kepada Allah. Keduanya adalah derhaka pada ibu bapa. Jangan derhaka ibu bapa. Mana ada ibu, ada bapa sekarang ni, jaga mereka. Ya, telefon mereka, hubungi mereka, tanya sihat ke tidak, tanya udah makan ke tidak, cukup makan minum ke tidak. Sekarang mudah telefon sebagainya, tanya mereka. Jalinkan hubungan. Yang masalah dengan ibu, dengan ayah, mungkin ada benda yang tak puas hati dulu, jalinkan hubungan tuan-tuan. Yang menjadi rindu, bila mana kita dah kehilangan mereka, kita dah tak dapat jumpa mereka. Dengan ketika kata mereka sudah meninggal dunia, yang terpahat pada hati kita adalah nama mereka sahaja dan doa-doa yang mereka telah lantunkan kepada kita. Jangan buat derhaka ibu bapa. Ya. Ayat Allah pun pernah menyebut wala ta'budullaha wa wa'budullah, maaf ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah sembah Allah dan jangan syirik padanya, dengan mak ayah buat baik. Tengok. Nombor 2, mak ayah kena buat baik. Okey. Kita lihat lagi sebab apa? Pada zaman Umar Al-Khattab, zaman Umar Al-Khattab, orang yang penyaksian palsu ni apa yang dia buat? Umar Al-Khattab, dia sebat 40 kali. Sebat. Umar buat sendiri je. Punya peritnya ataupun punya bahayanya penyaksian palsu ini, ataupun penyaksian palsu ini, Umar sebat 40 kali. Sebat arba'in jildah, ya, 40 kali sebat. Cukup itu je? Tidak. Kemudian Umar conteng mukanya dengan dawat hitam. Tak tahu macam mana conteng muka dawat hitam. Kemudian dibotakkan kepalanya. Botak kepala. Terakhir apa lagi? Umar suruh dia keliling pasar dengan keadaan macam tu. Dan badan dah berat 40 kali sebat. Kemudian muka dah diconteng. Muka dah conteng, hitam. Rambut udah tak ada, kena potong. Kemudian berjalanlah sekeliling pasar dan kat sini. Orang tengok pada zaman Umar, tahulah dia ni buat penyaksian palsu. Wa na'udzubillah. Okey, yang ke-8. Ke-8. 7. Tadi ke-7 kan? Yang ke-8. Wallazina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan juga mereka yang diridai Allah, itu orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Maksudnya bila datang ayat Allah Subhanahu Wa Taala cerita macam-macam tentang azab dan sebagainya, dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Ya, datang ayat Allah, dia mengambil ayat Allah itu sebagai peringatan pada diri dia. Menerima sebagai peringatan. Allah banyak cerita dah. Ni dalam Quran ni banyak cerita. Orang zina, lelaki perempuan macam mana. Ya, orang mencuri, wasariqu wasariqatu macam mana. Kalau hati kita ini baca Quran dengan tadabbur, Allah takut kita. Banyak peringatan yang Allah bagi pada kita. Sudah sejam juga ya. Yang ke-8, orang itu adalah yang menerima peringatan. Apa peringatan Allah terima, ya. Dalam Al-Quran disebut dia terima sebaik-baik peringatan, dia terima. Okey, yang ke-9. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, iaitu orang yang ibtihal ila Allah Taala. Dia berdoa sepenuh hati kepada Allah. Rabbana hab lana, doa dia, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami daripada isteri dan anak-anak zuriat kami ini sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang. Ya. Perkara yang menyenangkan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang bertakwa. Yang ke-9 ni, orang yang berdoa sepenuh hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita jangan tinggal doa. Jangan tinggal kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain kita tengok Nabi Ayub pun doa pada Allah. Bila mana dia disimpan sakit, tapi cantiknya Nabi Ayub ni kan. Doa dia tu kalau kita sakit lah. Kalau kita lah manusia biasa ni sakit.
Kita doa apa? Contoh kayak hari ni, contohlah kita demam, ya Allah, sihatkan aku ya Allah. Ya Allah, sihatkan aku ya Allah. Betul tak? Jangan tipu. Memang kita doa begitu, ya Allah, sihatkan aku ya Allah. Tapi tidak Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sebut. Sebab apa? Wa Ayyub, dan Ayub ketika mana dia berdoa memohon kepada Tuhannya, dia menyebut anni, sesungguhnya aku, massani ad-durru, aku ini ditimpa dengan mudarat, sakit aku ni. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau Tuhan yang maha pemurah. Ada ke Nabi Ayub sebut, ya Allah sihatkan aku? Tidak kan? Hanyalah Nabi Ayub. Sorry. Bergegar pula Nabi Ayub. Lalu dia nak minta sihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian fastajabna lah. Fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlah. Mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Doa Nabi Ayub, Allah kabulkan permintaannya. Jangan malas berdoa. Kedua, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus ketika berada dalam ikan, dalam kegelapan malam itu, apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya kami di kalangan orang yang zalim. Fastajabna lah wa najainahu minal gham. Allah kabulkan permintaannya. Apa lagi? Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Zakaria, bila Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam bila berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan, wahai Tuhan, rabbi la tazarni farda, jangan kau tinggalkan aku ini bersendirian. Wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi pewaris ataupun yang memberi zuriat. Fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjah. Tengok macam mana Nabi Zakaria dia berdoa. Kalau kita tengok dalam surah Maryam pun, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria ni dengan isterinya tidak ada anak lama, sehingga disebut masa umur Nabi Zakaria 100 tahun dan umur isterinya umur 90 tahun baru dapat anak, Yahya. Tapi nak cerita dia, cara dia berdoa, nidaan khafiyah, dengan doa yang sangat dalam. Kita dalam keadaan masalah sekarang ni, contoh kita dalam COVID-19 ni, kita dalam keadaan yang sangat perit sekarang, dalam sebagainya, kita akan berdoa begini, ya Allah, bantulah aku ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Itu nidaan khafiyah, doa dia. Nabi-nabi kita berdoa daripada muda sampai beruban. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhan, Nabi Zakaria kata, tulang belulang aku ni dah lemah, rambut aku ni sudah beruban, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku sama sekali tidak akan berputus asa berdoa dengan kau. Nabi Zakaria lama doanya nak dapat zuriat ni, lama doanya untuk dapat zuriat. Tak pernah dia berputus asa untuk doa kepada Allah, sebab dia yakin janji Allah, ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku akan perkenankan padamu. Ingat janji Allah, doa minta pada Allah. Sebab bila kita berdoa, kita tahu kita ni hamba, kita boleh usaha macam-macam, tapi last kali tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 pun sama juga, kita dah usaha macam-macam,
last kali kita tawakal, ya Allah, kami dah buat macam ni, kami dah bagi sebagainya, inilah terima dari Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Itulah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 9 tadi ibtihal, iaitu kita mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Kita berdoa sepenuh hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis. Kita ada yang menyebut 9 yang disifat sebagai mereka yang sifat yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. 10 orang yang berdoa sepenuh hati kepada Allah. Sampai 10 aja Nurul Rahman. Saya kira macam 9. Tak apalah ya. Jadi apa yang mereka akan dapat, orang begini, sifat Allah, apa, hamba-hamba itu akan dapat apa? Mereka akan dapat syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal dalam syurga itu. Amat eloklah syurga itu menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal mereka. Yang tadi yang bersifat dengan 9 sifat, 10 sifat yang tadi, mereka ini akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang sifat hamba. Dah nak habis. Sejam juga memang saya rasa benda ni berat. Ya, kita lihat yang pertama, sifat hamba Allah, iaitu yang pertama, terima kasih Abu Darwish, sebut tadi apa? Pertama, tawaduk. Kedua, cakap baik. Cakap apa? Kalam-kalamnya baik, orang yang lembut. Cakap bermuamalat dengan orang pun lembut. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, tahajud tiap-tiap malam. Yang keempat, apa? Takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, i'tidal fil infaq. Dia sederhana dalam membelanjakan duit dia, belanjakan dia dalam keadaan bersederhana, tak boros dan tak bakhil. Kelima. Keenam, jauh daripada syirik dan membunuh, dan jauh daripada zina. Yang ketujuh, apa tadi? Jauh daripada penyaksian batil dan jauh daripada menipu. Okey. Yang ke-8, apa dia? Ke-8, menerima peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke-9, berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Ada yang 9, 10 apapun dalam perkara yang samalah. Ya. Jadi 10 sifat ini ataupun 9 sifat ini, atau apa yang ada menyebut kepada 11 sifat, adalah sifat hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat balik sama ada kita bersifat dengan sifat-sifat ini kah, ataupun kalau belum lagi, kita sifatkan diri kita dengan sifat-sifat begini. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah, teguhkan lagi. Tuan-tuan, terima kasih. Saya kira daripada 30 minit jadilah 60 minit. Saya kira minta maaf segala salah silap pada pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada salah silap, saya mohon tunjuk ajar pada tuan-tuan guru yang bersama saya pada pagi ini. Kalau ada salah dan silap, boleh maklumkan kepada saya. Dan terima kasih pada pagi-pagi ini yang bersama dari tadi, TPO kita, TPO Jawi kita, Ustaz Abdul Munir bin Saleh, Muhammad Saleh. Terima kasih bersama saya. Dan saya suka sebut siapa, Nurul Rahman yang rajin menulis, Ustaz Syafiq Hidayatullah, Habib, Ustaz Syafiq Hakim, Ustaz Fazal Bantawi, terima kasih. Terima kasih Dr. Nurhani Dayati binti Abdul Manaf, terima kasih Dr. Ustaz Nizam Wazali. Apa lagi? Okey, Bedu Rahim daripada Raub Pahang jauh. Okey. Kemudian Ustaz Azman Hashim, tuan guru saya, terima kasih. Saya suka sebut. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Terima kasih pada Puan Hasanah Ramli, Ustazah Siti Aisyah, Ustaz Mazwan Rosli, Fahrul Razi Sahibul Ghani. Ya. Ialah dia menonton bersama dengan isterinya. Okey, terima kasih Budak Merdeka. Terima kasih pada semua yang bersama saya pada pagi ini. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat bersama. Dan Ustaz Rahmi Ramli, selamat datang. Tapi kita dah nak habis. Apa pun boleh tengoklah ini siarannya mungkin berulang. Mudah-mudahan ada keberkatan, kebaikannya pertemuan kita pada pagi ini. Dan saya mohon maaf segala salah silap. Dan semoga apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa hari ini baca surah Kahfi, ya. Hari Jumaat jangan lupa. Dan tidak ingat hari pula.
Ingat ini Jumaat ya. Baca surah Kahfi, buatlah perkara-perkara sunat dan buatlah perkara-perkara sunnah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Jawi. Terima kasih Jawi sentiasa dicertahi. Terima kasih pada semua bahagian dakwah Jawi yang memberi kesempatan dan keluangan pada waktu ini. Semoga ada manfaat. Tahu tajuk ni tajuk yang berat, namun insya-Allah tuan-tuan boleh, kalau tidak jelas, bukalah Al-Quran surah Furqan ayat 63 sehingga ayat 77. Sifat hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tajuk hari ini Ibadur Rahman. Ya. Kalau kat Mesir itu ada Maidatur Rahman. Maidatur Rahman tu lain. Maidatur Rahman tu masa bulan puasa, makan, buka puasa. Tapi Ibadur Rahman ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perkenalkan sifat-sifat mereka ini dalam surah Al-Furqan. Ada 9, 10, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11 sifat kesemuanya. Ar-Razi kata 9, Al-Qurtubi menyifatkan kepada 11 sifat. Mudah-mudahan sifat-sifat ini kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita dan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Banyak kali terima kasih bila nak habis dah. Okey. Hadza wabillahi taufik. Dan sebelum itu sama-samalah kita berdoa. Berkat hari Jumaat ni saya mendadah tangan dan tuan-tuan aminkan dan tulis di ruang amin. Tulis di ruang amin. Tulis di ruang komen amin. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita doakan pada mereka yang dilanda oleh COVID-19 ini, semoga diberi kesembuhan, dan mereka yang telah pergi di atas wabak ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat kepada roh-roh mereka, insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.